perjanjian Ibrahim. Benda baru yang bukan dah baru tapi jarang diperkatakan. Perjanjian Ibrahim ni saudara boleh baca dengan detail nanti apabila admin bagi saya. Terima kasih pada The Patriot. Saya Google, hanya The Patriot saja yang cakna mengenai apa yang berlaku pada Ogos 2020 yang kemudiannya menjadi perjanjian rasmi pada 15 hari bulan September 2020 antara Israel dan juga Emirat Arab Bersatu, dan kemudian disusuli pada bulan Oktober antara Bahrain dan Emirat Arab Bersatu. Dijangka perjanjian ini juga akan ditandatangani oleh Maghribi dan kemudiannya oleh Sudan bagi melengkapkan apa yang disebut sebagai perjanjian Ibrahim yang menyeret negara-negara Arab kaya minyak sebagai rakan sekutu Israel dalam ekonomi, dan kemudian akan menyeret sebuah negara miskin, Sudan. Yang Sudan dalam perjanjian ini ketika dikendalikan oleh pusher atau rananya Donald Trump, diberi perjanjian bahawa sekiranya Sudan menjadi negara yang mengiktiraf Israel, Sudan akan mendapat bantuan ekonomi. Kerana Sudan apabila jatuhnya Omar Bashar, yang selama Omar Bashar memerintah, Sudan diletakkan sebagai negara pengganas, mengalami sekatan ekonomi. Maka pada waktu itu Amerika tahu untuk mendapatkan sebuah lagi sokongan negara Islam hanyalah menawarkan kepada Sudan bantuan ekonomi dan mengeluarkan Sudan daripada senarai negara pengganas dan menarik balik sekatan ekonomi terhadap Sudan. Perjanjian Ibrahim ni tuan-tuan ditandatangani di Rumah Putih pada 15 hari bulan September tahun 2020 oleh Arab Saudi dan Israel, dan disaksikan oleh Amerika Syarikat. Walaupun perjanjian ini ditandatangani pada era Donald Trump, tetapi kesimpulannya perjanjian ini akan diteruskan oleh kepimpinan Bin Laden. Apa yang saya ingin sebut pada saudara adalah kerana pada 2 hari lalu Duta Israel di Singapura telah mengeluarkan kenyataan. Ini kita kena aware tentang, walaupun kita ada kemelut politik tempatan, tapi ambillah sikit benda ni sebagai iktibar, mungkin saudara tercecer maklumatnya. Di mana Duta Israel di Singapura telah mengeluarkan kenyataan mengundang Malaysia, Indonesia dan juga Brunei untuk memulakan perbincangan politik untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Saya sampai hari ini tak dengar jawapan balas daripada ketiga-tiga negara, Malaysia, Indonesia dan Brunei tidak memberi respon pada kenyataan Duta Israel di Singapura. Tapi saya boleh bagi tahu pada saudara, Israel mula memperkenalkan dasar lebih diplomatik dan mesra dan bermuka-muka dengan negara Islam yang dianggap sebagai musuh ketat. Saya fikir kata duta-duta Israel sekarang di seluruh dunia memainkan peranan untuk memancing negara-negara bukan Islam, negara-negara Islam tetapi yang tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel, untuk memulakan rundingan. Sekurang-kurangnya kalaupun tidak menandatangani perjanjian normalisasi baru seperti perjanjian Ibrahim yang telah pun ditandatangani oleh UAE dan Bahrain dan bakal ditandatangani oleh Morocco dan Sudan. Kita nampak Israel datang dengan wajah baru yang lebih mesra. Saya fikir kata ini adalah kerana saran Amerika, sekiranya Israel ingin menjadi joki ataupun kuda tunggangan Amerika, maka dia haruslah memainkan peranan untuk bersama Amerika bagi mengekang kemarahan ekonomi China. Jadi adalah mengejutkan kerana selama berpuluh-puluh tahun sejak negara Israel wujud dan berpuluh-puluh tahun sejak 1955 Tengku Abdul Rahman berucap di sidang IOC yang mengisytiharkan sokongan Malaysia ke atas sebuah negara Palestin dan penghalauan keluar Israel daripada bumi Palestin. Tak pernah sekali pun Israel mengeluarkan kenyataan-kenyataan ingin berbaik-baik. Perjanjian Ibrahim ni tuan-tuan, pada saya adalah agak aneh apabila negara-negara Islam seperti UAE dan Bahrain menandatanganinya, kerana dia berpegang kepada bahawa sampai saja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Islam dan juga Yahudi mempunyai persamaan tentang monotheism, iaitu Tuhan yang satu. Saya fikir kata kalau kita berdebat dari segi akidah, dia adalah satu benda yang saya tak faham sangat, tapi saya rasa boleh dirujuk. Dan nanti kita akan ada stream perjanjian Ibrahim dengan Profesor Dr. Azmi Hassan untuk melihat perjanjian Ibrahim ni, dan saya akan cuba juga sekurang-kurangnya dapatkan Syarif Kadir untuk mendapat satu statement daripada Mufti Wilayah Persekutuan. Apa yang akan terjadi dari segi akidah
dari segi akidah kita, apabila kita kalaulah umat Islam menerima konsep di mana kita dan Yahudi boleh mencapai satu kebersamaan dengan menggunakan Nabi Ibrahim sebagai Nabi yang menjadi simbol menuju Tuhan yang satu. Kerana secara saya adalah akidahnya itu, dari segi akidahnya adalah salah. Kerana kalau boleh monoteism tentang Ibrahim, nanti akan jadi kelab monoteism tentang Nabi Isa alaihissalam. Menjadikan Islam dan Kristian juga mempunyai persamaan tentang Tuhan yang satu. Ini adalah pluralism gaya Amerika yang sangat menakutkan. Pluralism yang dipromosikan oleh Amerika untuk menjadikan Islam dan juga Yahudi mempunyai titik perpaduan, dengan kononnya berpegang kepada kamu adalah daripada agama yang sama melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya harap admin dah bagi link lah, so boleh baca. Saya terima kasih The Patriot kerana saya terkejut kerana di Malaysia hanya akhbar The Patriot, hanya portal The Patriot saja menyiarkan berita ni. Saya bagi pemamartan lah kepada anak-anak muda dalam The Patriot, kecenderungan, kesungguhan, di mana kesedaran yang luar biasa. Kita pun kalau boleh Syarif, kita cuba dapatkan editor The Patriot, kita live dengan dia, sebab saya nak tahu juga bagaimana seorang anak muda mengendalikan portal dengan kesedaran yang sangat luar biasa terhadap isu-isu yang membabitkan ummah. Kerana The Patriot ni setahu saya dia macam rugged sikit portal dia. Dia so called quite rugged dan quite open sikit dia punya ni, sebab mereka juga adalah penerbit buku. Saya cuma tahu The Patriot dari segi publisher side dia. Jadi saudara baca The Patriot agak detail. The Patriot telah menyiarkannya lebih awal, berarti setahun dulu sebelum saya stream dengan saudara untuk mengingatkan mengenai kewujudan perjanjian Ibrahim, di mana orang Islam dan orang Yahudi sepatutnya boleh duduk bersama dan bersaudara kerana mereka datang dan juga bertemu tentang monotheism, iaitu berpegang kepada Allah sebagai Tuhan yang satu ni melalui Ibrahim alaihissalam. Yang saya yakin secara akidahnya, barang siapa yang menandatangani perjanjian ni atas semangat monotheism, Allah yang sama melalui Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi ni, saya fikir dari segi akidahnya adalah salah. Tapi tak apa, Syaril akan dapatkan Mufti Uliah Persekutuan untuk jawab je. Seorang kita hantar dekat Mufti ini dalam kandungan dalam perjanjiannya, maka jatuh apakah hukum bagi orang Islam yang menandatangani perjanjian ini. Saya juga ingin bagi tahu pada saudara bahawa agak mengejutkan juga kerana Malaysia, Singapura dan juga Malaysia, Brunei dan Indonesia belum menjawab pelawaan duta besar Israel di Singapura yang menjemput Malaysia, Indonesia dan Brunei untuk lebih sefaham dan lebih memahami Israel, yang katanya Malaysia, Indonesia dan juga Brunei salah faham dan tidak begitu menanggapi sudut sebenar krisis di antara Palestin dan Israel. Jadi nampak tuan-tuan, apabila Amerika bergerak bersama dengan UAE dan bergerak bersama dengan Israel dalam cuba mengendalikan pengaruh China, Israel juga telah melantik duta-duta dan atau mengerahkan duta-duta mereka yang berada di kawasan persekitaran negara Islam yang berada berdekatan dengan pengaruh China, untuk menunjukkan bahawa Israel selaku joki ataupun pelobi Amerika mampu menawarkan option baru dari segi ekonomi, dari segi cara mengekang kemarahan China yang kelihatannya seperti mahu menakluk ekonomi, apa dipanggil sebagai kolonialisme, komunisme moden China. Jadi walaupun kita dah tengok Palestin sebagai isu yang sangat statik dengan begitu lama daripada tahun 1948, apabila 15 bulan Mei tahun 1948 Israel menduduki bumi Palestin, tetapi sebenarnya dia tak statik. Dalam perjanjian ini juga, salah satu yang disebut sebagai the silent word adalah Israel menawarkan kepada negara-negara Arab yang selama ini bimbang mengenai the Greater Israel, iaitu kalau dalam bendera Israel tu saudara tengok, kalau ada bendera tu tunjuk je bendera Israel tu, dia ada lambang David tu, atas tu dia ada garis dua, biru dan biru, di mana garis dua biru tu adalah sungai yang menggambarkan sungai Nil di Mesir dan sungai Euphrates di Iraq. Itulah the Greatest Israel yang diangkat daripada syarah yang ditafsir oleh Theodor Herzl sebagai ucapan Nabi Daud di atas Bukit Zion, yang mengatakan inilah tanah yang dijanjikan kepada Bani Israel. Jadi negara-negara Arab kelihatannya bersetuju pada tahap itu saja, bahawa Israel tidak akan lagi mengembangkan falsafah Theodor Herzl pada tahun 1897 dalam usaha membina the Greatest Israel. Tetapi Israel kelihatannya mahu menerima rakan-rakan Islam sebagai
rakan ekonomi mereka, terutama ketika Amerika menemukan Israel dan dan negara-negara kaya minyak ni, untuk melihat ancaman yang akan dialami bersama oleh Israel, Amerika dan negara kaya minyak dengan kemarahan ekonomi China. Ini satu lagi yang kita akan bincang dengan Profesor Dr. Azmi Hassan untuk melihat bagaimana kita nak berada dalam posisi baju mana yang kita akan pakai. Kerana dia akan memberi impak politik dia, tuan-tuan. Saya tak mahu nak menghasut tentang politik domestik, tetapi sekiranya politik domestik juga adalah politik neutral yang kemudiannya memilih ekonomi sebagai kiblatnya, tak mustahil, tuan-tuan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ataupun sekurang-kurangnya 10 tahun kemudian kita akan menjadi sebahagian daripada UAE. Siapa pernah membayangkan, tuan-tuan, UAE? Siapa pernah membayangkan Bahrain? Siapa membayangkan Maghribi, Tunisia dan juga Algeria berada dalam senarai yang kelihatannya juga akan menyertai perjanjian ini. Malah Maghribi yang paling dahsyat, tuan-tuan, di mana mengenal Israel sebagai sebuah negara jiran akan diperkenalkan dalam pendidikan sekolah. Berarti kanak-kanak yang belajar di Maghribi akan memasuki sistem pendidikan dengan salah satu daripada pendidikan mereka adalah untuk menerima dan memahami Israel sebagai sebuah negara dalam silibus pendidikan. Jadi saya bangkitkan isu mengenai perjanjian Ibrahim untuk mengingatkan saudara bahawa apa yang saya ceritakan tentang akhir zaman tu, janganlah menerima akhir zaman dalam keadaan akur dan naik statement-statement nak lepas tengkuk dengan mengatakan kerana akhir zaman lah, biarlah apa berlaku, akhir zaman sudah, tunggulah datangnya hari kiamat. Saya dah tegur hari itu dengan mengatakan apabila Nabi Muhammad SAW wafat, akhir zaman telah bermula, tetapi akhir zaman itulah yang telah membangkitkan Islam menjadi agama yang hebat, menjadikan Islam agama yang pernah berada di 2/3 daripada keluasan dunia ni, menjadikan Islam membentuk Empire Andalus, Empire membentuk Empire Osmania, Empire Islam berkembang dengan pesat dan King Timur membina sebuah empire yang besar di Asia Tengah, merangkumi sebahagian daripada China hinggalah ke Iran. Islam berkembang ke Asia Selatan hinggalah sampai ke penghujung ujung yang paling benua tu, iaitu di Ceylon. Islam pernah membentuk kerajaan-kerajaan yang hebat daripada Mogul sampailah kerajaan-kerajaan di tanah India. Sebab itulah kalau saudara akan jumpa Azmi Abad, Hyderabad, saudara akan jumpa nama-nama yang berasaskan Islam di kota-kota besar India, tanda pernah wujudnya Empire Kesultanan Islam di tanah India. Saya share dengan saudara hari ini kerana saya mula melihat satu frasa baru yang kita semua kena ambil tahu lah. Tak kira lah saudara pening dengan COVID, saudara pening dengan pekerjaan atau apa, tetapi pening tentang hal yang berkaitan dengan akidah dan hal berkaitan dengan ummah adalah fikir yang memberikan kita satu ibadah saja, tuan-tuan.